Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan tuan pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan haji, hajah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja dan puji kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu antaranya nikmat apabila kita diberi kekuatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pagi dengan menunaikan solat sunat, solat subuh secara berjemaah, dan bertambah syukur apabila Allah rezekikan kita untuk duduk sebentar melapangkan masa, berada dalam majlis ilmu, majlis yang mudah-mudahan kita mendapat tempias doa daripada para malaikat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, pagi ini saya ingin berkongsi satu hadis daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbihat, yang mana Nabi SAW bersabda, arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Arba'atun, ada empat perkara yang lebih baik daripada syurga. Sebut syurga ni semua orang tahu baik lah. Tak ada yang tak baik. Semua baik, semua elok, semua indah. Tetapi Nabi nyatakan ada 4 perkara yang mengatasi segala keindahan syurga. Inilah kemuncak seronoknya syurga tu. Apa dia? Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Yang pertama, kekal. Al-khulud maknanya kekal. Kalau kita baca Quran, khalidina fiha. Khalidin atau khulud. Buah yang Nabi Adam makan, kita sebut buah khuldi. Syajaratul khuldi. Khuldi itu kekal. Buah tu diberi nama oleh Iblis. Nama sebenar kita pun tak tahu buah apa. Iblis saja mengumpan, wahai Adam, kalau kamu makan buah ni, kamu akan kekal.
Maka dibubuh nama Syajaratul Khuldi. Jadi Nabi Adam bila dengar kekal, seronoklah. Terpengaruh sedikit sebanyak. Jadi kekal itulah yang paling menggembirakan bagi ahli syurga. Kekal apa? Kekal muda. Bayangkan tuan-tuan, kekal muda, tidak tua-tua. Sepanjang-panjang masa muda. Kalau kata 30-an lah, ada kata 20-an, 30-an, sekitar itu umur. Umur kita, umur ayah kita, umur atuk kita, umur onyang kita, semua sebaya. Sama muda, tapi kita tahu itu ayah kita, itu atuk kita, itu tok wan kita. Kita kenal. Tapi umurnya Masya Allah. Dia tak macam kita kat dunia ni tuan-tuan, melalui fasa demi fasa. Bayi, kanak-kanak, remaja, belia, masuk alam pemuda, dewasa, tua, sampai satu tahap tua bangka. Dan kita yang dah berumur ni, makin menginjak usia, sangat menginginkan, berangan-angan kalaulah boleh muda balik. Kan best. Kalau ada orang boleh buat satu ubat lah tuan-tuan, ramuan ke, herba ke, pil ke, sekali telan muda 5 hari. Rasa kaya dah, berebut-rebut orang beli. Semua nak muda, nak sihat, nak segar, otak pun fresh, ingatan kuat, Masya Allah. Jadi bila kita sebut kekal, kekal dalam usia yang muda, atau khulud. Apa lagi? Kekal dalam keadaan sihat, tak sakit-sakit. Bukan kata sakit, letih pun tak ada, lenguh-lenguh urat tak ada, semua tak ada. Hospital memang tak ada lah dalam syurga. Kalau ada pun tak laku. Doktor habis semua. Berhenti. Kekal dalam keadaan sihat. Kekal dalam kenikmatan. Kekal dalam keseronokan. Dia tak macam dunia, itu yang pasti. Kalau kita baca surah Ali Imran ayat 140, Allah menyatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kami pergilirkan kepada kamu kehidupan di dunia ini. Di dunia ni ada penggiliran. Ada masa seronok, petang dah sedih. Petang seronok, malam dah stres. Begitulah kita kan. Dia tak kekal, rumah tangga pun macam tu. Walaupun suami isteri mengharapkan sentiasa sweet-sweet je, tapi kadang-kadang berlaku juga pergeseran, perselisihan faham, bermasam muka. Itu dunia, itu memang begitu sifatnya. Jadi kalau nak kekal seronok, kekal dalam keindahan, kekal ceria, kekal bahagia, hanya di syurga. Itu maksud daripada al-khulud. Lepas tu sifat dunia ni pula, kalau kita lihat, mula-mula seronoklah. Seronok. Lepas tu didatangi perasaan jemu, letih, menyampah, meluat. Mula-mula seronok. Kita beli kereta baru, seronok. Alhamdulillah, Masya Allah, rezeki, tabarakallah. Tapi lepas tu, rosak sana, rosak sini. Itu memang sifat dunia. Tetapi tidak di akhirat. Tidak di akhirat. Kemudian yang paling seronok juga bila kita bicara tentang kekal ini ialah kekal hidup tidak mati-mati. Kekal hidup tidak mati-mati. Maknanya tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada lagi hari kita bersedih menerima berita kematian ibu yang tersayang, kematian ayah, kematian pasangan, anak-anak, tak ada. Dalam syurga kita tak akan terima berita dalam grup WhatsApp, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Fatihah. Haji sekian-sekian dah meninggal dunia. Kita pun, ya Allah, semalam baru sarapan sama-sama dah meninggal. Terkejut je sekarang ni berita kematian. Maka semua itu tak ada dalam syurga.
kekal hidup selama-lamanya, Masya Allah. Sebab itulah selalu diingatkan oleh tok-tok guru kita bahawa kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara, ada limit dia, ada expired date dia. Maka beruntunglah orang yang mempersiapkan untuk mendapat kehidupan yang kekal, yang berlumba-lumba untuk mendapat nikmat yang Allah janjikan, iaitu berupa syurga. Tu dia. Ada satu hadis ni tuan-tuan, Nabi kata setiap manusia mempunyai dua rumah. Setiap manusia berkemungkinan mempunyai dua rumah. Satu rumah di syurga atau satu rumah lagi di neraka. Adapun orang mukmin, kata Nabi, orang yang benar-benar beriman, dia sedaya upaya membina rumahnya di syurga dan meruntuhkan rumahnya di neraka. Dia tak sanggup dan tak nak sama sekali untuk menetap di dalam neraka. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, na'udzubillah min zalik, sama ada secara sedar atau tidak sedar, mereka telah meruntuhkan rumah mereka di syurga dan membina rumah di neraka. Jadi wawasan kita bukan sekadar kita nak ada rumah di dunia, lebih daripada itu kita nak ada rumah di syurga. Dalam hadis juga menyatakan siapa mendirikan solat sunat, dia jaga sekurang-kurangnya isnata asyrata rakaatan, 12 rakaat setiap hari, maka layak baginya Allah membina satu rumah, satu mahligai di syurga. Bermodalkan 12 rakaat sembahyang sunat, tak kiralah sembahyang sunat muakkad ke ghairu muakkad, tahiyatul masjid, ba'diyah, qabliyah, apa semua, minimal 12 rakaat, dia layak untuk mendapat satu mahligai, rumah di syurga. Ada satu orang khalifah, saya lupa nama dia, tapi dialog tu saya ingat. Dia pernah bertanya dengan satu orang ulama, satu orang tok guru. Dia kata, kenapa saya rasa macam lebih cintakan dunia daripada akhirat, walaupun kita tahu akhirat itulah segala-galanya. Tapi kenapa hati ni lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat? Walaupun kita cerita syurga ni tuan-tuan, ya Allah, rasa terliur gila dah. Rasa ya Allah hebatnya. Tapi tetap akhirnya bal tu'thirunal hayatad dunya. Ni dia baca surah Al-A'la tu kan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Hati kamu tetap cenderung kepada dunia. Walaupun telah dikhabarkan hebatnya syurga itu. Jadi khalifah ni tanya kepada tok guru ni jawab, kerana tuan khalifah sudah membina rumah di dunia ini bagaikan syurga dah, sehingga terlupa syurga yang sebenar. Maka kecintaan itu jatuh di sini. Tapi kalau kita dah bina rumah di syurga, kita ada rasa tak sabar-sabar dah, macam orang bekerja, habis pencen nanti nak balik kampung, dah ada rumah banglo, tepi sungai, kebun, excited dia, balik ke sana. Baik. Itu yang pertama. Kekal. Kemudian ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Qalu fama balut ta'am yusha'un wa rashhun ka rashhil misk. Sesungguhnya kata Nabi, ahli syurga itu kekal dalam keadaan ya'kulun wa yashrabun. Aktiviti pengisian ahli-ahli syurga ni antaranya tuan-tuan, hidupnya pagi, petang, siang, malam, makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Ya'kulun wa yashrabun. Dengan makanan-makanan yang Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi kata apa? Mereka tidak meludah, mereka tidak membuang air kecil, mereka tidak buang air besar, yataghawwatun,
mereka tidak berhingus. Kalau orang perempuan tidak ada haid. Lalu para sahabat tanya, fama balut ta'am? Ya. Dah tentu hairanlah kalau kita pun akan tanya ketika itu, ya Rasulullah, macam mana setiap hari makan dan minum tapi tak buang air besar, tak buang air kecil? Nabi jawab, jusya'un wa rashhun ka rashhil misk. Buang air besar, buang air kecil diganti dengan sedawa dan peluh. Jadi buang air besar tak ada, buang air kecil pun tak ada, tuan-tuan. Diganti dengan sedawa. Diganti dengan peluh-peluh, yang mana sedawa dan peluh itu harumnya seharum kasturi. Kita sedawa nanti dalam syurga, tuan-tuan, Masya Allah, bau kasturi. Jadi syurga ni kita jangan samakan dengan dunia. Lain jauh, terlalu jauh. Sedawa kat dunia ni, tuan-tuan, kalau musim petai, tuan-tuan, boleh juling mata kawan sebelah tu. Dia punya aroma tu. Ni berbau kasturi. Peluh pun berbau kasturi. Jadi tidak ada satu saat pun di dalam syurga itu perkara-perkara yang tak disenangi. Contoh kalau kita kat dunia makan sedap. Kadang-kadang silap makan sakit perut, tuan-tuan. Oi, memulah-mulah perut seksa. Kan? Ui. Ya, itu belum lagi nak cerita sakit, nak cerita itu ini kan. Tidak ada. Sampai begitu sekali Allah tawarkan kepada orang-orang yang beriman. Tuan Imam baca tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berilah khabar gembira. Jadi pagi ini kita menyampaikan khabar gembira. Kalau kita kerja dengan satu syarikat, tuan-tuan, tiba-tiba bos, pengarah, majikan umumkan bonus 3 bulan untuk staf-staf dia kan. Apa kita rasa, tuan-tuan? Senyum lebar kerana dapat khabar gembira daripada syarikat. Senyum seronok. Maka begitulah kita kena lebih gembira lagi dengan khabar-khabar yang sebegini. Ini janji Allah. Allah sekali-kali tidak akan memungkiri janji. Tinggal lagi kamu percaya, yakin, sabar. Sabarlah. Dia punya keyword dia akhirnya bila cerita syurga, cerita akhirat, kat dunia ni bawa-bawa bersabarlah. Walaupun kamu rasa macam lama dengan ujian-ujian hidup 60-70 tahun. 60-70 tahun itu terlalu singkat bagi Allah. Kita je rasa lama kan. Nabi Nuh alaihi salam umurnya hampir 1000 tahun. Tetapi apa kata Nabi Nuh? Usia aku yang panjang itu seperti aku masuk rumah pintu hadapan, keluar pintu belakang. Selaju itu, sepantah itu saja. Tahu-tahu dah selesai. Jadi bersabar. Sebab itu kalau kita di dunia tertanya-tanya kenapa hidup ini tak tenang, tak kekal bahagia, maksudnya kita kurang faham bahawa itu memang dunia. Kenapa di dunia ini ada orang jahat, ada penyamun, ada perompak, ada orang kaki skamer? Kenapa tak semua orang soleh? Maknanya kita tak faham. Memang itu dunia. Nak semua soleh, syurga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut perasaan dengki, perasaan hasad kepada seluruh ahli-ahli syurga. Jadi dalam syurga ni tak ada dengki, tak ada hasad, tak ada tak puas hati, tak ada semua elok. Kita tak jumpa dah perkataan-perkataan orang sindir kita, orang perli kita, bahasa-bahasa yang menyakitkan hati, pedih. Tak ada. Qalu salaman salam, melainkan semua ucapan salam, ucapan yang indah-indah, ucapan-ucapan yang menyeronokkan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seronoknya syurga itu kat mana, tuan-tuan? Wa khidmatul malaikah fil jannah khairum minal jannah. Wa khidmatul malaikah.
mendapat layanan dari para malaikat. Yang akan serve kita nanti dalam syurga antaranya malaikat selain daripada wildan. Ya. Maulana Hilmi dalam satu kuliahnya menyebut setiap seorang daripada ahli syurga akan disantuni, akan dilayan oleh para malaikat. Berapa banyak tuan-tuan? Malaikat akan menjaga kita, melayani kita, memenuhi keperluan kita, jadi bodyguard kita. Setiap seorang ahli syurga dijaga oleh 80,000 para malaikat. Cakaplah kita nak apa, boleh memerak. Nak itu, nak ini, nak ke sana, nak ke sini. Sebab setiap ahli syurga, kalau boleh kita sebut dengan bahasanya, kita akan mendapat layanan diraja. Itu bahasa dia tuan-tuan. Boleh baca dalam surah Al-Insan yang kita dengar Tok Imam setiap pagi Jumaat subuh, surah Sejadah, surah Insan. Ya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan. Wa mulkan ni kerajaan. Kita ni jadi raja yang ada kerajaan. Bila raja ni, raja tuan-tuan bayangkan, sultan, dia nak apa saja. Ya. Dia memiliki pengikut, pengawal dari kalangan para malaikat 80,000. Kita ni semua akan menjadi raja walaupun kat dunia ni tak ada darah kerabat diraja pun. Tapi Allah kata wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan. Itu surah Al-Mulk. Mulkan ni kerajaan. Kita ada kerajaan kita, kita berkuasa, kita boleh itu, boleh ini, nak itu, nak ini, semau mungkin. Hmm. 80,000 para malaikat. Dan mereka ini para malaikat makhluk-makhluk Allah ataupun pegawai-pegawai yang begitu taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan melayan kita dengan penuh sopan, dengan penuh, kita kata apa, budi bicara, dengan mesra. Itu untuk ahli syurga yang diketuai oleh malaikat Ridwan. Kemudian yang ketiga, seronoknya syurga itu kata Nabi, wajiwarul anbiya. Wajiwarul anbiya. Apa dia? Adanya nabi-nabi di dalam syurga. Kita akan bertemu dengan nabi-nabi dalam syurga. Jadi yang menyebabkan syurga itu jadi indah, jadi menarik, jadi luar biasa kerana adanya para nabi. Apatah lagi adanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, masya-Allah. Kita akan melihat ayahanda kita, Sayyidul Bashar, Nabi Adam. Masya Allah, begini Nabi Adam. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, yang selama ini kita hanya mendengar kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, lalu kita mempercayai mereka, lalu kita menjadikan mereka sebagai idola, sebagai sumber inspirasi. Inilah manusia-manusia hebat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat. Macam anak-anak kita lah kalau dapat tengok artis K-pop, tuan-tuan, jumpa dengan dia orang punya idola. Boleh histeria, tuan-tuan. Menjerit-jerit. Bagi orang beriman bukan itu idolanya. Dan kita merindui, kita begitu menginginkan untuk melihat wajah-wajah para nabi, para rasul. Para sahabat yang kita baca kisahnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
kehebatan Abu Zar Al-Ghifari, siapa Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Ya. An'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kamu akan duduk bersama para nabi, bersama orang yang mati syahid, bersama para siddiqin, orang-orang soleh. Maka Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman, itulah sebaik-baik sahabat. Apatah lagi kita berpeluang untuk memeluk, untuk mungkin nak mencium tangan para nabi, para rasul. Ya, kita dapat cium tangan Tok Guru pun dah rasa nikmat dah tuan-tuan kan. Nikmat, Masya Allah. Ya. Itu yang menyeronokkan dalam syurga. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita menyangka bahawa nikmat syurga ni, kalau orang lelaki nampak bidadari lah. Tapi setakat ni tak masuk senarai lagi. Hak tu dah jatuh nikmat ke bawah dah. Makan, minum, kita nampak yang tu. Ya. Nikmat-nikmat yang berbentuk jasadiah dipanggil, jasmani. Makan, minum, berhubungan suami isteri. Sedangkan ini adalah kemuncak-kemuncak nikmat. Bahkan dalam syurga tuan-tuan, ada riwayat-riwayat yang menyebut ahli-ahli syurga dia nak satu lagi bentuk nikmat. Maka dia buat permintaan kepada Allah, apa dia? Nak diadakan majlis ilmu dalam syurga. Pelik. Ya? Kita akan duduk dengar kuliah. Macam mana kita dengar kuliah subuh ni kan? Majlis ilmu. Di syurga ada lagi permintaan ahli syurga untuk duduk dalam majlis ilmu. Bukan kerana menuntut ilmu tu wajib, tak ada hukum dah dalam syurga, tak ada wajib haram tu, tak ada. Kan? Bukan kerana kena lagi ya fardu ain ya ustaz dalam syurga. Tak. Bukan sebab kena menuntut fardu ain. Hak tu dah selesai dah. Tapi kenapa ahli syurga nak duduk dalam majlis ilmu? Kerana dalam majlis ilmu itu, mendengar ilmu itu satu kelazatan, satu ketenangan jiwa, makanan rohani. Bukan sebab hukum wajib. Tak. Tapi seronok. Ya. Saya biasa jumpa ahli-ahli jemaah yang Alhamdulillah, yang perlahan-lahan berhijrah, yang mula-mula, orang kata apa, mula berjinak duduk dengan majlis ilmu kan. Ikuti kuliah subuh, kuliah maghrib, Masya Allah. Ada yang berbisik dengan saya bila dah habis kuliah, Ustaz, Alhamdulillah, Ustaz doakan saya supaya perasaan saya dengan majlis ilmu ni kekal. Perasaan apa? Saya tanya. Saya dah mula rasa gian, saya dah mula rasa ketagih, saya dah mula rasa tak boleh duduk satu hari kalau tak dengar majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Dia rasa lazat, dia rasa indah. Ya. Majlis ilmu kalau di dunia ini satu majlis yang mungkin dipandang kecil oleh manusia, tapi tidak di sisi Allah, tidak di sisi para malaikat. Kita dulu pun mungkin termasuk saya suatu ketika zaman-zaman jahiliah dulu kan. Kita pun tak menghargai majlis ilmu, kita pun tak rasa apa seronoknya. Dia macam kita tengok orang pergi kelab malam, apa seronoknya dalam kelab malam. Orang kelab malam tengok apa seronoknya orang datang masjid. Dia berbeza sudut pandang tu. Satu minaz zulumat wan nur. Apalah seronoknya kelab malam tu kan, bagi yang tak biasa. Jadi dia orang pun lihat apalah seronok dengan kuliah. Itu je tajuknya kan. Jadi duduk dalam majlis ilmu itu satu permintaan daripada ahli-ahli syurga. Dan yang seronoknya apa tuan-tuan? Siapa guru? Siapa nak mengajar masa tu? Dalam syurga. Boleh pilih. Kita boleh mendengar kuliah daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh mendengar kuliah daripada Imam Ahmad. Dia orang guna bahasa apa ustaz? Bahasa Arab lah. Habis kita macam mana ustaz? Hak tu jangan risau. Semua akan ada penyelarasan bahasa. Yang dikatakan ahli syurga itu berbahasa Arab.
Walaupun kita tak masuk kelas bahasa Arab, tak ambil kursus pun, tak mengaji Mesir pun, jangan risau, boleh cakap semua. Jadi itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang duduk pada ranking yang tinggi. Walaupun macam saya sebut tadi, kita ni dah nampak bidadari, wow best. Kan? Makan minum dengan layanan first class, dengan tak tahu nak katalah syurga tu. Ya? Cukup Nabi menggambarkan syurga itu sesuatu yang kamu tak pernah tengok, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, bahkan tak mampu nak dibayangkan, nak diimajinasikan. Kita dah imagine tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan bila kita cerita macam ni, tuan-tuan pun terbayangkan indahnya syurga kan, rasa macam tak sabar dah. Yang kita bayang tu jauh berkali ganda, syurga bukan macam tu, jauh lagi. Ya. Sehingga ada riwayat menyebut manusia yang terakhir masuk syurga, setelah dia keluar daripada neraka, dah tamat tempoh dia punya penyiksaan, dia keluar daripada neraka, lalu nak dipersilakan masuk ke dalam syurga. Sebelum nak masuk tu, Allah tahan dia. Allah kata, wahai si Fulan, wahai si hamba-Ku, sebentar lagi kamu akan masuk syurga. Sekarang ni aku beri peluang kepada kamu, syurga yang macam mana kamu nak. Aku bagi masa 10 minit lah, contoh tuan-tuan, ni bahasa mudah. 10 minit tu kamu bayangkan, kamu berangan, kamu nak rumah macam mana, kereta macam mana, isteri secantik mana, apa menu kamu nak makan, kamu bayangkan. Dia pun bayanglah tuan-tuan. Nak macam ni, nak macam tu, nak macam ni, nak macam tu, nak macam ni. Lepas tu Allah kata, okey, sila kemukakan apa yang kamu nak. Dia pun sebutlah, kalau aku masuk syurga nanti, ya Allah, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Lepas tu Allah kata, habis dah, habis dah, habis dah. Aku tambah lagi, bagi lagi 10 minit, fikir lagi. Tu sikit sangat tu. Tambah lagi, boleh add on lagi apa yang banyak lagi tu. Dia pun jenuh meneran lah tuan-tuan. Apa lagi nak ni? Nak kebun durian ke? Nak duk? Minta lah apa saja. Sampai dia dah tak nak fikir dah. Dia nak apa? Allah kata dah habis dah. Tak nak guna talian hayat dah, apa semua dah habis. Kunci dah. Dia kata dah surrender dah. Maka Allah kata, aku beri pada kamu 10 kali ganda apa yang kamu fikirkan tadi. Ya, menangis-nangis ahli syurga yang paling rendah martabat. Dia kata, betul ke ya Allah? Takkan itu yang kau beri pada aku? Sehingga kan ahli syurga ni tuan-tuan, yang paling rendah lah kita kata, dia rasa apa? Dia rasa dialah mendapat nikmat paling tinggi. Dia rasa dialah yang paling hebat Allah layan. Padahal orang lain jauh kali ganda lagi. Hak syurga Firdaus atas-atas tu lagi hebat. Tapi yang paling rendah merasakan dialah, tak ada orang lain paling hebat. Wabashiril, beri khabar gembira. Banyak hadis tuan-tuan yang menceritakan pasal syurga ni. Ada satu hadis yang selalu kita dengar Tok Guru bawa, apa dia? Calon-calon ahli syurga, sebelum dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan dibawa melawat. Tak masuk lagi, saja tunjuk je tempat ahli syurga. Inilah tempat kamu nanti. Dibawa melawat dulu. Mungkin ada sesi briefing ke apa, tak tahulah. Lepas tu Allah tanya, wahai hamba-hambaku, di dunia dahulu aku dengar kamu menderita dengan ujian-ujian yang aku beri. Allah tanya, wahai hambaku, di dunia dahulu aku dengar kamu ni susah, kerja dakwah, ajak masyarakat kepada agama, amal, macam-macam kamu tempuh kesusahan. Betul ke? Allah tanya. Apa calon-calon ahli syurga ni jawab setelah mereka melihat syurga? Ya Allah, sebenarnya di dunia dahulu kami tak pernah rasa susah sikit pun ya Allah. Setelah mereka melihat syurga, statement tu berubah tu. Walhal memang di dunia dahulu mereka menempuh pelbagai cabaran, sebab dunia memang medan ujian. Tapi setelah melihat syurga, mereka kata, ya Allah, tidak pernah sesaat pun di dunia dahulu kami susah. Tak pernah. Setelah mereka melihat syurga. Berbeza dengan calon-calon neraka, mereka dibawa melawat neraka, lalu ditunjukkan, inilah tempat kamu. Kemudian Allah tanya, wahai hambaku, bukankah kamu di dunia dahulu orang yang paling kaya, orang yang paling senang, orang yang paling hebat, dengan macam-macam limpahan rezeki?
Lalu ahli-ahli neraka, calon-calon neraka ni kata, ya Allah, tidak pernah sesaat pun di dunia dahulu kami senang. Story berubah bila tengok neraka, kesenangan di dunia tak pernah dirasai. Bila melihat syurga, kesusahan dunia hilang sama sekali, tuan-tuan. Itu orang tua-tua kata apa? Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke apa? Terbalik. Berakit-rakit dulu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudianlah mudah-mudahan. Tapi bersakit-sakit tu pun nanti tak ada rasa sakit dah, tuan-tuan. Saat melihat syurga, tak ingat dah hak susah-susah, tak ada dah. Orang inaya kita, orang zalim kita, orang macam-macam kan, hilang dengan melihat syurga. Sehingga kita rasa, kat dunia dahulu tak pernah ya menghadapi ujian-ujian, tak ada. Penangan syurga tu sampai mengubah terus. Habis. Berapa dah? Al-khulud, khidmatul malaikah, wa jiwarul anbiya. Yang terakhir. Ini kemuncak lah. Ini nombor 1 lah, mengungguli carta. Wa ridallah fil jannah khairum minal jannah. Wa ridallah, mendapat keredaan daripada Allah, itu adalah sebesar-besar nikmat. Ya? Ketika Allah mendatangi ahli-ahli syurga, ya, Allah bertitah ataupun kita kata berucap, wahai hamba-hambaku, ya, dengan susah payah kamu menjadi hamba yang taat di dunia dahulu, bermujahadah, pujuk nafsu, ya, siapkan amal soleh, maka aku isytiharkan bahawa aku redha atas apa yang kamu lakukan di dunia dahulu. Ya. Ayat tu kita akan dengar nanti, tuan-tuan. Allah akan menyatakan, aku redha kepada kamu atas apa yang kamu dah lakukan di dunia dahulu. Ya. Kemudian Allah menyatakan lagi kepada ahli syurga, ada satu lagi pemberian istimewa yang akan aku berikan kepada kamu. Lalu ahli syurga bertanya, ya Allah, adakah di sana yang lebih besar daripada mendapat redha-Mu? Sedangkan engkau berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar. Dalam surah At-Taubah, wa ridwanum minallahi akbar, keredaan Allah itulah yang paling besar, akbar. Jadi ahli syurga pun macam tertanya-tanya, bila Allah kata Allah nak beri yang lebih hebat daripada keredaannya, apakah di sana ada yang lebih hebat daripada keredaanmu ya Allah? Allah kata ada. Apa dia? Dalam hadis menyebut, Allah memperlihatkan zatnya kepada seluruh ahli-ahli syurga. Ya? Dalam satu riwayat, Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Nabi, menceritakan, hadis ini daripada Imam Ibnu Majah, ketika Allah memperlihatkan zatnya, kata Nabi, kamu akan melihat zat Allah seperti kamu melihat bulan purnama yang terang benderang di malam hari tanpa bersesak-sesak. Dalam hadis mengatakan, setiap orang akan dapat melihat Allah. Dan dalam hadis juga menyatakan, macam mana kita boleh dapat melihat Allah? Kerana Allah membuka hijabnya. 70,000 hijab. Bukan 1-2 hijab. Nur ala nur. Allah buka hijab sehingga kita boleh melihat zat Allah tanpa bersesak-sesak. Wala yaltafitun ila syai'in minan na'im. Dan dalam hadis ini menyatakan, sehingga ahli-ahli syurga lupa kepada nikmat-nikmat yang lain. Dah ada riwayat lain sebut apa? Bidadari lalu mengadu kepada Allah. Para bidadari mengadu, ya Allah, cukuplah ya Allah, jangan engkau
jangan engkau tajalli, jangan engkau zahirkan zatmu. Cukuplah, cukup dah. Kenapa? Ahli-ahli syurga di kalangan lelaki ni dah lupakan kami bidadari. Bayangkan, setelah melihat Allah, tak ingat jalan balik dah tuan-tuan. Isteri pun lupa dah. Bidadari mengadu, komplain, cukup ya Allah, cukup. Kami sunyi. Kami rindukan suami-suami kami. Dia orang dah lupa kat kami setelah melihat engkau. Itu yang kita baca, boleh tengok secara terperinci antara lain dalam surah Yasin tu. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kita orang tua-tua dulu kalau sampai situ baca 3 kali kan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu adalah ucapan salam yang Allah beri kepada ahli syurga. Allah sendiri akan memberi Assalamualaikum. Ya. Nah, kita kalau jumpa YB, jumpa orang besar-besar, orang istana, tiba-tiba dia bagi salam dulu kat kita, Assalamualaikum. Wow, rasa hebat kita tuan-tuan kan. Patut kita bagi salam kat dia. Allah memberi ucapan salam kepada ahli-ahli syurga. Ya. Dalam tafsir surah Yasin tu kita tengok, kita akan jumpa hadis-hadis bagaimana Nabi menceritakan setiap orang akan saling pandang memandang, melihat Allah sehingga dia lupa segala-galanya. Maksudnya nikmat yang kita dah kecapi dalam syurga tu macam tak nikmat dah. Jadi macam tawar seolah-olah lah. Baik, jadi di dunia ini Allah uji kita tuan-tuan. Dan salah satu ujian yang besar ialah dia tak bagi kita tengok dia. Itu ujian tu. Ujian iman. Sebab iman ni percaya benda yang ada tapi tak dinampakkan. Ya. Macam bulan Rejab ni lah kita akan buat ulang kaji berkenaan Isra' Mi'raj kan. Peristiwa Isra' Mi'raj itu intipatinya adalah iman. Iman. Kamu percaya tak? Muhammad daripada Mekah ke Palestin naik bertemu Allah melepasi langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Iman. Kalau fikir pasal pakai akal memang tak lepas lah tuan-tuan. Dia iman, dia persoalan iman, percaya, yakin, jazam. Jangan ada sekelumit pun ragu-ragu. Sebab tu dalam surah Al-Isra' ada satu ayat, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ila fitnatan linnas. Memang kami jadikan Isra' Mi'raj itu satu ujian kepada manusia. Kamu percaya atau tidak? Ya. Siksa kubur tak nampak, Allah jadi satu ujian pada kita. Kalau nampak kan senang tuan-tuan. Ya, siksa kubur kalau nampak siapa yang tak sembahyang kena berdebum dengan malaikat, penuh masjid. Ya. Kalau di Semenanjung sekarang tengah kempen, saya tengok alhamdulillah satu perkembangan yang baiklah. Kempen solat subuh macam Jumaat. Mungkin tuan-tuan tengok semalam depa up dekat Siakap Keli, satu masjid ni jemaah subuh 12,000 orang. Dan benda tu dah mula merebak di Masjid Damansara antara yang awal. Kebetulan imam tu kawan saya. Ada seorang tu Ustaz Fadil dengan Alif Satar tu kan. Ustaz Fadil tu salah seorang yang menyanyikan lagu ciptaan saya dalam YouTube tu. Bila tengok Khawlah Al-Azwar, lagu tu saya kompos, lirik saya buat. Ada seorang tu nyanyi, itulah imam Masjid Damansara, Masjid Sayyidina Umar. Ya, dia pun berempat menyanyi lagu tu. Dia tu kawan dengan Alif Satar. Lepas tu projek tu dia orang buat bersama dengan Ustaz apa tu, Kedah tu, Masjid Madad, Masjid Bushra. Jadi vibe tu elok lah tu. Kita nak bawa aura tu kan. Subuh macam Jumaat, subuh macam Jumaat. Budak-budak muda, penuh. Alhamdulillah. Ya. Sebab salah satu tanda-tanda Islam ni akan naik apabila solat subuh macam Jumaat. Itu salah satu penanda arasnya. Kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membuka kota Konstantinopel. Nabi kata pemimpin yang baik, tentera yang paling baik. Salah satu baiknya dari sudut apa? Tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah tinggal qiyamul lail. Daripada umur balik
Jadi setiap nikmat-nikmat yang Allah beri ni, yang paling syahdu lah tuan-tuan. Ini disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Maulana Helmi. Saya dengar kuliah dia tu. Dengan segala macam nikmat yang hebat-hebat ni, lalu Allah bertanya, wahai hamba-hambaku, apakah masih ada di sana kekurangan dalam layanan kami kepada kamu di dalam syurga ini? Bayangkan Allah tanya macam tu tuan-tuan. Malunya kita. Walhal yang Allah beri itu pun kita rasa tak patut kita dapat macam ni. Kita punya amalan sikit je, ciput je tuan-tuan. Tapi Allah bagi berlebih-lebih. Tapi Allah bertanya, apakah masih ada di sana sebarang kekurangan pada layanan kami? Oh ya Allah, na'udzubillah. Maha suci Engkau ya Allah, sebaik-baik pemberi balasan. Ya, tak ada yang tak puas hati. Oh, sepatutnya saya dapat macam ni. Ini tidak adil. Tak ada. Ya, bahkan kita pun rasa tak layak dapat apa yang kita dapati ini. Itu yang kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rahmat Allah, rahim Allah, kasih sayang Allah melampau-lampau apa yang diberi pada kita. Ya. Kemudian ada beberapa ayat yang ingin saya kongsi tuan-tuan sebagai akhirnya. Surah At-Tur, tuan-tuan boleh rujuk nanti ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surah At-Tur ayat 21 ini menceritakan bagaimana sekiranya satu keluarga ni, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk syurga. Kita doakan begitulah tuan-tuan. Setiap daripada keluarga kita ni, Masya Allah, semuanya ahli syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Okey, bila semua dah masuk syurga, maka sudah pasti tingkatan darjat itu berbeza-beza. Ada duduk bawah, ada duduk tengah, ada duduk atas. Habis itu macam mana? Allah akan kumpulkan kita duduk satu level, duduk sekali. Macam mana cara dia? Tengok dalam ahli keluarga kita, adik-beradik kita, siapa syurga yang paling tinggi. Oh, katalah kita ada seorang adik yang masa kat dunia ni, mak hantar dia, ayah hantar dia masuk tahfiz. Dialah yang pulun hafal Quran, hafal kitab kan. Maka dari hukum zahirnya dia lebihlah darjatnya dengan Quran tu. Kita bolehlah kata 30 al-mu'had tu je lah. Dia hafal 30 juzuk, hafal hadis gitu gini. Jadi orang soleh, berbakti pada agama apa semua, kedudukannya tinggi dalam syurga. Maka semua adik-beradik mak ayah yang lain pun akan dibawa duduk sekali dengan hak paling tinggi itu. Ini dalil yang ulama bahas dalam kitab tafsir. Adapun orang-orang beriman, tapi syaratnya mesti beriman lah. Ini syarat pendaftaran untuk masuk syurga, mesti beriman. Tak beriman walaupun adik-beradik mak ayah, yang tu masalah sikit. Orang mati syahid, bayangkan. Dia punya kedudukan dah tentu tinggi. Sebab tu saudara-saudara kita di Palestin, gila kan syahid kan. Dunia memanglah sedih kita tengok, tapi dunia akan tinggal. Kita kesiankan dia orang kesiankan kita. Kita kesiankan. Iyalah, satu sudut kan, anak yatim piatu, rumah hancur. Tapi hakikatnya mereka kesiankan kita. Ya? Yang syahid duduk tinggi-tinggi, adik-beradik semua duduk sekali dengan dia, dapat layanan VIP tu. Kalau kata hotel tu tak tahu berapa bintang lah, yang habis bintang lah. Ya? Sebab itu kita punya kempen dulu, satu keluarga satu tahfiz, satu keluarga sekurang-kurangnya belajar agama, mudah-mudahan hafal Quran. Kerana bukan sekadar kita nak menolong mak ayah di dunia boleh bagi duit bulan-bulan, kalau kerjanya profesional dan seumpama, tapi di akhirat nanti boleh bawa adik-beradik yang duduk di syurga bawah duduk atas. Ya. Kita kalau ayah kita orang besar, somebody dalam politik kan, dapat layanan hotel hebat-hebat, kita pun tumpah. Kita pun macam perak, duduk tempat-tempat macam ni, tak biasanya. Dapat kelebihan tu, dapat keistimewaan tu, tempiah tu dapatkan. Begitu. Itu yang seronok, tapi yang sedihnya kat mana?
Surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Yang ni sedih sikit. Ketika ahli-ahli syurga menziarahi ahli neraka. Kita ada hari melawat. Yang sedihnya kalau yang kita ziarahi itu ahli keluarga kita. Kalau ahli keluarga yang beriman boleh bawa duduk sekali. Tapi yang kalau di neraka, bila sampai je neraka tuan-tuan, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Ya. Ahli neraka ni bertanya kepada ahli syurga. Kalau ahli neraka tu na'udzubillah, bayangkan anak yang datang tu ayah dengan mak melawat, anak bertanya, ibu, ayah, kenapa ibu dan ayah tak bawa air untuk saya minum? Kenapa tak bawa makanan-makanan syurga untuk saya jamah? Saya sudah begitu sengsara di dalam neraka ini. Tak minum, tak makan makanan yang enak-enak. Yang ada hanyalah hamim, air yang menggelenggak panas, buah zakum yang berduri. Anak tanya macam tu. Mak ayah yang penuh kasih sayang ni tak boleh nak jawab apa tuan-tuan. Melainkan dah ada satu jawapan yang Allah sediakan. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya makanan-makanan ahli syurga, minuman ahli syurga telah diharamkan oleh Allah kepada penduduk neraka. Mak tak boleh bawa. Kalau nak seluduk pun tak lepas immigration. Malaikat duk jaga ni, tak boleh nak, tak lepas. Kita kat dunia ni kalau mak ayah datang melawat anak banduan di penjara, rasanya boleh lagi bawa makanan favourite anak tu kot kan. Ya, gulai semilang ke, masak lemak, ikan patin, kalau orang Perak masak tempoyak. Ya, boleh lagi lah bawa hari raya melawat. Ya, anak duduk dalam penjara. Tapi syurga, makanan-makanan ahli syurga harramahuma. Allah haramkan. Itu saya kira satu babak yang agak sedih. Ya, maka dengan sebab itu di dunia ini kita pulunlah untuk memastikan jangan ada seorang pun yang nanti kita akan ziarah di neraka. Na'udzubillah. Ya, melainkan kalau nak ziarah itu semacam mana yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi memberi syafaat untuk keluarkan mereka daripada neraka. Dan syafaat-syafaat itu diberi kepada orang-orang yang menghafal Quran, mudah-mudahan orang yang mati syahid, juga termasuk golongan para alim ulama, hatta orang-orang soleh pun dalam hadis ada menyebut mempunyai syafaat-syafaat yang boleh mengeluarkan kawan-kawannya daripada neraka sekiranya Allah izinkan. Tapi syarat mesti berimanlah. Kalau masih ada iman, ada amal-amal yang boleh dipertimbangkan, insya-Allah. Tapi kalau yang tak beriman tu tak boleh buat apa lah. Khalidina fiha. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan para hadirin sidang jemaah, tajuk-tajuk yang kadang-kadang dilupakan. Kerana kepala kita hanya memikirkan dunia, segala-galanya dunia, bermatlamatkan dunia, sehingga kita terlupa sebenarnya ada hidup di balik pandangan mata ini yang Allah hijab nikmat yang begitu besar, syurga. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Surah Ali Imran ayat 185. Ingat kata Allah, tiap-tiap kamu akan merasai mati. Kamu hanya menunggu detik-detik kematian. Dan nanti di akhirat kami akan balas segala apa yang kamu buat di dunia ni. Allah balas. Yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka barang siapa yang terselamat daripada azab api neraka Allah dan dipersilakan ataupun dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam syurga, itulah kemenangan yang sebenar, itulah kejayaan yang hakiki, itulah segala-galanya. Jadi wawasan kita, ya,
Bukan setakat dunia tetapi menjangkau sampai akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu, isteri kamu, anak-anak kamu jangan sampai menjadi bahan bakaran api neraka. Itu tugas asasi kita. Ya, sebagai ayah, sebagai suami, memastikan ahli keluarga selamat daripada azab api neraka Allah, dan mudah-mudahan wayanqalibu ila ahlihi masrura, mereka akan bertemu semula dalam syurga dalam keadaan gembira, macam kita sebut tadi dalam surah At-Tur, duduk dalam satu level yang sama insya-Allah. Alhamdulillah. Begitulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini sebagai motivasi sebenarnya. Motivasi terkuat kita antaranya akhirat. Dr. Said Muhammad Nuh dalam kitabnya Afatun ala Tariq, dia kata bila kita rasa jemu, kita rasa letih, kita rasa lelah dengan kehidupan dunia ni, buka Quran cari ayat-ayat syurga. Buka Quran cari ayat-ayat neraka, baca terjemahan. Pujuk hati dan insya-Allah dia akan jadi terapi jiwa yang paling kuat. Ya. Hidup dunia ni tuan-tuan, kalau fikir dunia saja memang letih. Kan? Maka yang melapangkan segala kesempitan adalah akhirat. Itu ubat dia. Ya, kalau fikir dunia saja memang rasa nak terjun bangunan pun ada. Ya, akhiratlah yang akan melapangkan segala-galanya. Ya, insya-Allah. Jadi bersabar, akan sampai masanya nanti ya, kita meneguk janji Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi memberi laluan untuk kita sama-sama berkuliah dan berukhuwah pada pagi ini. Dan hari ini hari terakhirlah saya di Sarawak, petang ni dah balik dah. 3 hari daripada Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan seperti kebiasaan, jadual saya sepenuhnya disusun oleh kekanda saya, Dr. Hazman, yang tuan-tuan pemaklum di bawah NGO Puitis. Ya, jadi seperti biasa, bagi tuan-tuan yang budiman, yang pemurah, yang ada lebihan rezeki, sudilah kiranya ya, menyumbang RM1-2 ke dalam tabung Puitis, ataupun boleh ambil nombor akaun, ya, bertanya sendiri dengan Dr. Hazman, projek-projek usaha-usaha yang telah dijalankan, pusat pengajian di Kampung Reban dan yang terbaru di Matang, dan kerja-kerja kebajikan yang lain yang saya kira begitu bersungguh-sungguh dilakukan oleh pihak Puitis. Walaupun tak ramai tapi insya-Allah ya, komitmen tu begitu tinggi saya lihat. Mudah-mudahan segala sumbangan kita seperti yang kita bincang tadi berkenaan syurga, itulah ganjaran yang tertinggi Allah sediakan. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang mukmin itu jiwa dan hartanya. Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Aku bayar dengan syurga. Ya, Allah nak berjual beli dengan kita, nak tak kita berurusan. Allah nak beli kita punya jiwa, kita punya tenaga, kita punya buah fikiran, harta kita. Maksudnya infak, sedekah, wakaf. Allah nak berjual beli. Itu dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah bayar dengan syurga bi anna lahumul jannah. Yang kita cerita panjang lebar tadi, itu bayaran yang Allah akan berikan kepada orang yang sanggup berurusan, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka